Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Syahmun selaku pensyarah pendidikan agama Islam kita, serta kepada rekan-rekan yang saya kasih sekalian. Terlebih dahulu bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah rahmatnya kita masih lagi diberi peluang untuk terus hidup dan berada di majlis forum pada petang ini. Saya Muhammad Fadli Dizul Ikram selaku moderator pada forum ini akan membentangkan tajuk berkaitan solat jamak dan kasar. Sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita pada forum ini. Ahli panel pertama kita ialah Saudari Nur Ashikin Nazira. Ahli panel kedua pula Saudara Muhammad Azim Zuhairi. Seterusnya ahli panel ketiga kita ialah Saudari Azra Nadira, dan ahli panel terakhir kita ialah Saudari Dayangku Nur Akila Afifah. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke pengertian ringkas forum kita pada hari ini. Solat jamak dan kasar merupakan keringanan yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya, yaitu dengan menggabungkan dua solat fardu dalam satu masa. Untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang solat jamak dan kasar, dengan itu saya menjemput ahli panel pertama, Saudari Nur Ashikin, untuk menjawab soalan saya yang berbunyi, apakah ruksa solat serta syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan kasar, dan juga apakah hikmah disyariatkan solat jamak dan kasar? Dipersilakan. Terima kasih atas kata-kata tolong daripada moderator. Sebelum kita mendalami pengertian solat jamak dan solat kasar dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk mengungkap dalil dari riwayat Ahmad yang berbunyi, sesungguhnya Allah suka dilaksanakan ruksah, yakni keringanan yang diberikan olehnya, seperti Allah membenci dilakukan maksiat kepadanya. Dalil yang saya tunjukkan sebentar tadi jelas menunjukkan bahawa Islam ialah agama yang mudah dan sempurna. Islam ialah agama yang memudahkan hamba-hambanya menjalankan kewajipan mereka, yakni ibadah dalam pelbagai situasi dan keadaan. Misalnya, jika seseorang Muslim berada dalam kondisi tidak sihat sehingga tidak boleh membenarkan dirinya solat dalam keadaan berdiri, Islam membenarkan ia untuk mendirikan solat dalam keadaan duduk. Jika mereka tidak berupaya untuk solat dalam keadaan duduk, Allah membenarkan lagi mereka dengan sembahyang secara berbaring. Situasi ini serupa dengan umat Islam yang sedang bermusafir. Mereka boleh menggunakan ruksah dalam solat khas sekiranya mereka dalam keadaan sedang bermusafir dengan menjamakkan solat mereka. Pasti perkataan ruksah adalah jarang didengari oleh setengah individu. Maupun maksudnya, apakah maksud ruksah dalam solat? Ruksah dalam solat adalah kemudahan atau keringanan yang membolehkan untuk umat Islam menunaikan solat secara kasar dan jamak apabila sedang bermusafir daripada rumah. Terdapat 3 syarat musafir yang membenarkan seorang mukmin melaksanakan solat jamak dan kasar. Antaranya ialah syarat yang pertama, orang Islam itu hendaklah bermusafir dengan nawaitu, yakni niat yang baik seperti tujuan untuk beribadah kepada Allah. Contohnya, berangkat untuk mendengar ceramah, menziarahi sanak saudara, dan juga melaksanakan ibadah umrah. Bermusafir untuk melakukan maksiat seperti minum arak, berjudi, dan adalah haram di sisi Islam. Sementara itu, destinasi yang hendak ditujui oleh umat Islam hendaklah melebihi 2 marhalah, yaitu dianggarkan sejauh 85 km bersamaan dengan 56 batu. Orang Muslim dianggap sedang bermusafir apabila menjejakkan kaki keluar daripada kawasan, sama ada melepasi kota sempadan, sungai, parit, dan melalui kawasan yang tiada bangunan maupun infrastruktur yang lain. Setelah seorang itu sampai daripada kawasan yang mulanya mereka musafir, maka ia tidak boleh lagi menunaikan solat kasar dan jamak. Syarat bermusafir yang terakhir ialah seorang Muslim itu hendaklah mengetahui jelas dengan destinasi yang mereka tujui. Ya'la bin Umayyah telah berkata kepada Sayyidina Umar, mengapakah kita mengerjakan solat secara kasar sedangkan kita di dalam keadaan yang aman? Lalu Sayyidina Umar menjawab, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, solat kasar itu adalah satu
sedekah, yakni pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekahkan dengannya ke atas kamu, maka hendaklah kamu menerimanya atau ambillah sedekah itu. Sumberkan hadis riwayat Imam Muslim. Yang lagi kan musuluh, salat jamak dan kasar adalah salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang sedang musafir untuk menunaikan kewajiban salat sebagai seorang muslim. Hadis tersebut jelas menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada para hambanya. Sekian, sampai sini sahaja saya berkongsi ilmu serba sedikit tentang solat jamak dan kasar. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih Saudari Nur Asyikin atas penerangan yang ringkas laikan padat berkaitan rukhsah solat serta syarat-syaratnya sebentar tadi. Soalan seterusnya khas saya tujukan untuk ahli panel kedua kita, yaitu Saudara Muhammad Azim. Bolehkah saudara menerangkan maksud jamak dan kasar dari segi bahasa dan istilah serta syarat-syaratnya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah mengajukan soalan sebentar tadi. Kasar boleh didefinisikan dari segi bahasa sebagai pendek atau ringkas. Manakala dari segi istilah, salat kasar merupakan satu kelonggaran bagi orang yang musafir dengan cara memendekkan atau meringkaskan sholat fardu yang 4 rakaat seperti zohor, asar, dan isya menjadi 2 rakaat saja. Seterusnya, sholat kasar itu merupakan satu kelonggaran yang dikhususkan kepada orang yang musafir saja. Manakala sholat maghrib dan subuh tidak dibolehkan kasar dan perlu ditunaikan dengan sempurna seperti biasa. Orang yang musafir yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diharuskan sholat kasar harus juga sholat jamak. Maksud sholat jamak dari segi bahasa ialah himpun atau kumpul. Manakala dari segi istilah, sholat jamak ialah menghimpunkan atau mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Sebagai contoh, menghimpunkan sholat zohor dengan asar atau maghrib dengan isya dalam suatu waktu yang sama ada dalam waktu yang pertama atau yang kedua. Sholat subuh tidak boleh dijamakkan. Menurut pendapat Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa jika seseorang berniat tidak mungkin lebih dari 4 hari, harus mencukupkan sholat dan kalau kurang, boleh mengqasar. Tempo masa ini berbeza daripada satu mazhab dengan mazhab yang lain. Hanya dalam salah satu pendapat Imam Syafi'i, bahwa kalau keadaan seperti kalau bermukimnya seseorang itu karena ada sesuatu keperluan yang harus diselesaikan dan selama menunggu itu ia mengatakan saya akan pulang hari ini atau esok, maka dibolehkan mengkasar namun terbatas kepada 17 dan 18. Jika lebih dari itu maka harus mencukupkan. Mari kita lihat syarat-syarat umum atau syarat-syarat utama bagi sholat jamak dan sholat kasar. Yang pertama, tujuan ia musafir bukannya untuk tujuan maksiat. Seterusnya yang kedua, perjalanannya hendaklah melebihi 2 marhalah ketika dia bermusafir. Yang ketiga, sholat yang dikasarkan itu hanya bagi sholat zohor, asar, dan isya saja dan dilaksanakan secara tunai. Tidak dibolehkan kasar sholat qada bagi sholat yang ditinggalkan semasa musafir apabila telah tiba di dalam kawasan kediaman. Seterusnya, sholat yang ditinggalkan dalam musafir boleh dikasarkan apabila dikeadakan di masih dalam musafir. Seterusnya yang keempat, hendaklah diniatkan kasar di dalam masa takbiratul ihram. Yang kelima, tidak boleh berimamkan orang yang bersolat tamam, yaitu sholat yang sempurna. Seterusnya yang keenam, hendaklah tempat yang dituju itu tertentu. Jika sekiranya tempat dituju itu tidak tentu, maka tidak dibolehkan kasar. Seterusnya yang ketujuh, berkekalan perjalanannya sehingga sempurna sholat. Dan yang terakhir, ia tahu bahwa orang yang bermusafir itu harus mengerjakan sholat kasar. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Muhammad Azim Zuhairi atas penerangan bernas tersebut. Beralih kepada soalan berikutnya yang ditujukan kepada ahli panel ketiga, Saudari Azra Nadira. Seperti yang kita tahu, solat jamak terbahagi kepada 2,
yaitu solat jamak takhir dan solat jamak takdim. Bolehkah saudari jelaskan dengan lebih terperinci tentang solat jamak takhir? Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Seperti yang telah diperkatakan tadi, solat jamak bermakna menghimpunkan dua solat fardu ke dalam satu waktu solat. Kini saya ingin menjelaskan apa itu jamak takhir dan cara menunaikannya. Jamak takhir ialah mengumpulkan dua solat yang dikerjakan sekaligus di waktu solat yang terakhir, seperti mengumpulkan solat fardu zuhur dan asar pada waktu asar dan mengumpulkan solat fardu maghrib dan isyak pada waktu isyak. Syarat sah untuk menunaikan solat jamak takhir mempunyai dua, iaitu berniat dalam waktu solat fardu yang pertama untuk menangguhkan solat fardu yang pertama tersebut ke dalam solat fardu yang kedua. Masih bermusafir sehingga selesai melaksanakan kedua-duanya, dan diingatkan bahawa jamak takhir tidak perlu mengikut tertib dan solat boleh dikerjakan dengan solat fardu yang kedua terlebih dahulu. Jarak antara dua solat fardu dalam jamak takhir tidak semestinya berturut-turut dan boleh diselangi dalam masa yang panjang. Untuk perhatian bagi para musafir yang tidak mengetahui syarat sah solat jamak terlebih dahulu, hendaklah mengerjakan solat pada setiap waktu solat fardu untuk mengelakkan daripada solat yang ditunaikan tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara melakukan solat jamak boleh ditunaikan dalam dua cara, iaitu dengan menjamakkan tanpa dikasarkan atau dengan menjamakkan dua solat fardu dan dikasarkan. Cara solat jamak takhir zuhur dan asar adalah dilakukan apabila setelah masuk waktu zuhur dan ketika itu kita sudah berada dalam perjalanan bermusafir, maka berniatlah kita untuk mengerjakan solat fardu zuhur di waktu asar nanti. Niatnya lebih kurang begini sahaja: aku akan mengerjakan solat fardu zuhur jamak takhir di waktu asar nanti. Niat ini adalah syarat untuk jamak takhir. Jika tidak diniatkan dalam waktu zuhur, maka jamak tersebut tidak sah. Maksudnya, jika terlupa niat, kita tidak boleh buat jamak takhir tetapi mesti qada solat zuhur terlebih dahulu. Apabila masuk waktu asar, bersedialah untuk solat. Mulakan dengan solat fardu asar dahulu dan dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat, ucapkanlah lafaz niatnya, iaitu usolli fardal asri qasran rak'ataini jam'an takhirin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar qasar 2 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah dalam hati maksud lafaz niat tersebut. Kerjakanlah solat fardu asar tersebut sebanyak 2 rakaat dan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain. Selesai sahaja salam, teruslah bangun berdiri untuk solat fardu zuhur tanpa membaca wirid, doa atau solat sunat. Terus bangun untuk solat kedua selepas memberi salam. Dan jangan dipisahkan terlalu lama antara kedua solat fardu tersebut. Lafaz niat untuk solat fardu zuhur adalah seperti berikut: usolli fardu zuhri qasran rak'ataini jam'an takhirin lillahi ta'ala. Sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat tadi. Kerjakanlah solat fardu zuhur tersebut sebanyak 2 rakaat dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain. Cara menunaikan jamak takhir maghrib dan isyak adalah sama dengan takhir zuhur dan asar, cuma solat fardu maghrib tidak perlu dikasarkan kerana ianya sudah cukup pendek. Niat solat jamak takhir isyak ialah begini: usolli fardul isya'i qasran rak'ataini jam'at takhirin lillahi ta'ala. Makalah niat untuk solat fardu maghrib adalah usolli fardul maghribi salasa rak'atin jam'an takhirin lillahi ta'ala. Akhir kalam, hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Roksul amril Islam wa amuduhu salat wa zirwatu sanamihil jihad. Maksudnya, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat dan kemuncaknya adalah berjihad. Begitulah pentingnya solat dalam Islam.
Walau di mana jua kita berada, solat mesti ditunaikan. Disebabkan itulah Islam memudahkan agar kita tidak terlepas daripada menunaikan tanggungjawab kita. Semoga info yang saya kongsikan ini dapat membantu memudahkan kamu dalam menunaikan solat jamak. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih saudari Azra Nadira atas penerangan solat jamak takhir sebentar tadi. Soalan terakhir saya tujukan kepada ahli panel keempat, yaitu saudari Dayang Kunur Akila. Sesuai panel ketiga, kita menerangkan solat jamak takhir. Bolehkah saudari menjelaskan dengan terperinci berkaitan dengan jamak takdim pula? Dipersilakan. Terima kasih saudara Fadli selaku moderator kita pada hari ini. Baiklah, sekarang saya akan membahaskan tentang solat jamak takdim. Seperti yang dinyatakan oleh panel ketiga kita tadi, yaitu Azra, jamak takhir bermaksud menghimpunkan dua salat pada waktu yang kedua. Begitu juga dengan salat jamak takdim yang bermaksud menghimpunkan dua salat pada satu waktu yang sama. Namun, apa yang membezakan kedua jenis jamak ini ialah jamak takdim dilakukan pada waktu yang awal, sebagai contoh salat zuhur dan salat maghrib. Maka ini dinamakan jamak takdim. Buat pengetahuan semua, solat jamak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bersama kasar ataupun tanpa kasar. Sekarang saya akan menerangkan niat bagi solat jamak takdim tanpa kasar terlebih dahulu. Maksud tanpa kasar ialah kita himpunkan dua waktu solat tanpa memendekkannya. Baiklah, niat dalam bahasa Arabnya ialah usalli fardhu zuhri rak'ataini jam'a takdimi lillahi ta'ala. Serta dalam bahasa Melayunya ialah sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, niat solat jamak takdim dengan kasar yang bermaksud menghimpunkan dua solat sekaligus memendekkannya. Niat dalam bahasa Arabnya ialah usalli fardu zuhri rak'ataini jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Melayunya ialah sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur 2 rakaat jamak takdim serta qasar kerana Allah Ta'ala. Perlulah kita tahu bahawa niat dalam bahasa Arab ialah sunat. Apa yang penting ialah niat dan solat itu sah. Di samping itu, saya juga akan menerangkan tentang syarat-syarat bagi solat jamak takdim. Yang pertama, solat pada waktunya yang awal, iaitu maghrib dan zuhur. Kedua, niat jamak pada waktu solat yang pertama. Yang ketiga, berturut-turut antara solat pertama dan solat kedua serta tidak diselangi dengan apa-apa perbuatan selain daripada solat. Yang keempat, diselangi dengan iqamah dan mengambil wuduk, maka jamaknya tidak akan batal. Dan yang terakhir, berkekalan musafirnya sehingga solat yang kedua. Baiklah, selain itu, saya ingin menekankan tentang perkara yang dapat membatalkan jamak takdim. Yang pertama, musafir yang kurang daripada 2 marhalah ataupun 89 km. Yang kedua, memisahkan antara dua salat jamak dengan jarak masa yang sangat lama. Yang ketiga, tujuan musafir untuk melakukan maksiat. Yang keempat, berimamkan dengan orang yang salat sempurna ataupun tamam. Yang kelima, orang yang bermusafir berhenti pada satu tempat selama 4 hari atau lebih, maka terputuslah permusafiran. Dan yang keenam, perjalanan yang tidak diketahui arah tujuannya. Akhir sekali, izinkan saya menyentuh tentang hikmah salat jamak. Yang pertama, keringanan kepada umat Islam untuk menunaikan salat dalam perjalanan. Yang kedua, tanda terima kasih Allah kepada manusia. Yang ketiga, agar salat fardu dapat dilaksanakan dalam apa jua keadaan. Yang keempat, menggalakkan umat Islam bermusafir, melancong, dan ziarah menziarahi bagi mengeratkan tali persaudaraan. Dalam masa kita bermusafir, Allah SWT memudahkan segala urusan perjalanan kita dengan membenarkan kita semua untuk melakukan salat jamak dan salat kasar. Benarlah mutiara kata yang mengatakan bahawa Islam itu mudah. Masya Allah. Sekian, itu saja daripada saya. Kembali kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudari Dayang Kunur Akila atas penerangan yang padat tadi. Maka dapat saya simpulkan bahawa solat jamak dan kasar merupakan suatu ibadah yang memudahkan umat Islam untuk melakukan kebaikan kepada Allah SWT, serta bukti bahawa Allah SWT maha baik terhadap hambanya kerana telah memberikan kemudahan serta keringanan untuk beribadah kepadanya, tidak kira tempat dan masa.
Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua ahli panel kerana telah berkongsi ilmu pada forum ini dan juga kepada semua penonton kerana sudi hadir dalam majlis forum pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat amalkan dan juga kita dapat sebarkan kepada orang lain. Sekian saja forum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.